Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharab dalam Buletin Ukas edisi petang 16 Julai 2020. Berita utama, Kerajaan Sarawak menunaikan janji yang telah dibentangkan ketika Belanjawan 2020 tahun lalu dengan melancarkan perkhidmatan bas sekolah percuma menerusi peruntukan sebanyak RM5 juta di Kuching pada Rabu. Ikuti laporan wartawan Buletin Ukas Lia Amira Anwarigos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lia Amira yang kini berada di sekitar Padang Merdeka Kuching. Hari ini 15 Julai 2020, Kerajaan Sarawak sekali lagi menunaikan janjinya dengan melancarkan perkhidmatan bas sekolah percuma yang akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Seperti yang sedia maklum, perkhidmatan bas percuma ini ianya merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak ketika membentangkan Belanjawan 2020 pada tahun lepas yang mana sepatutnya dilancarkan pada April tetapi terpaksa ditangguhkan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan wabak COVID-19. Dan apa yang dapat saya kongsikan, tujuan utama pelaksanaan bas percuma ini adalah untuk menggalakkan para ibu bapa menggunakan perkhidmatan bas untuk menghantar anak-anak ke sekolah di samping mengurangkan kesesakan jalan raya terutama sekali di sekitar kawasan sekolah. Pada tahun lepas kita pun bajet, saya berjanji saya akan memberikan bas free kepada seluruh anak kita yang bersekolah di kawasan bandar. Jadi today I have fulfilled my promise. Menerusi peruntukan RM5 juta yang akan memanfaatkan kira-kira 3,000 pelajar di 32 buah sekolah di Kuching dan Semarahan, pelaksanaan perkhidmatan ini akan bermula pada 3 Ogos sejajar dengan jadual pembukaan sekolah di kawasan ini yang telah disenaraikan. Datuk Petinggi Abang Zohari ketika berucap dalam majlis pelancaran berkata, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi membantu permasalahan masyarakat berpendapatan rendah supaya tidak membebankan mereka dari sudut perbelanjaan logistik kehidupan untuk anak-anak mereka ke sekolah. Setiap keluarga, ibu dan bapa, khususnya bapa lah, the breadwinner, they have to spend between 100 to 300 ringgit per month for bus, depending on how many children they have. But this time around, they are given free with all the services that we give. Dan juga dia boleh program because they can see the bus punya tracking bila dia datang, bila dia bersedia untuk naik bus through our apps. Dan ini telah memberikan satu kesenangan sedikitlah kepada anak-anak kita yang hendak pergi ke sekolah. Perkhidmatan bas percuma yang julung kalinya dilaksanakan Yayasan Sarawak dengan kerjasama pengusaha bas sekolah serta pihak berkuasa tempatan ini untuk permulaan melibatkan di sekitar kawasan Kuching, Semarahan dan Padawan terlebih dahulu dan akan diperluaskan di lain-lain kawasan di Sarawak secara berperingkat. Beliau menambah subsidi untuk pengguna bas henti-henti juga dilaksanakan dengan bayaran hanya RM1 ke mana-mana kawasan di seluruh Sarawak. Kedua kita ngakak bas, kita pun beri subsidi orang pakai bas. Kini tu bayar RM1 saja. Anywhere you want to go, only $1. Mana-mana kita nak pergi. Kuching serian pun RM1. Jadi banyak orang pakai bas, nak saving, pakailah bas. Sikit kot saya dah kotek. You mean RM1, you save RM10 or RM20, it's a lot of money. Sekian laporan saya Lia Amira dan juru video Amirul Syafiq melaporkan untuk Buletin Ukas. Berita seterusnya, pelaksanaan beberapa projek pembangunan menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan jabatan serta agensi kerajaan yang lain akan mengubah landscape pembangunan yang ada di daerah lawas ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan semasa mengadakan lawatan ke projek Lawas State Complex AIC pada Isnin berkata, ini termasuklah dalam projek pembesaran kampung atau skim penempatan semula kampung di daerah lawas. Misalnya saya pergi melawat, ini adalah projek sosial kan, iaitu projek pembesaran kampung. Selalunya projek pembesaran kampung ataupun skim penempatan semula ini di bawah kendalian Jabatan Tanah dan Survey.
Tapi kalau kita berpandukan pada peruntukan melalui Jabatan Tanah dan Survey, sedangkan permintaan itu begitu banyak sekali. Jadi kita gunakan juga sedikit peruntukan daripada NRDA untuk kita terlibat membantu dari segi projek pembesaran kampung ini. Dalam hari itu, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut menjelaskan usaha mentransformasikan kemudahan-kemudahan yang sedia ada di lawas seperti pendidikan dijangka akan meningkat taraf sosioekonomi penduduk di sini. Kita membangunkan dari segi modal insan kita di lawas ini kita akan melaksanakan Sentek dan baru minggu lepas Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju untuk melaksanakan MRSM yang sudah lama tertangguh. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, ianya akan dapat menarik pelaburan dalam negeri maupun daripada luar negara. Berikutnya, baru-baru ini Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Mohammad Narodin Majais, telah melakukan lawatan kerja ke Semenanjung Malaysia iaitu Kuala Lumpur dan Raub Pahang bagi meneroka bidang usahawan pertanian dan digital ekonomi. Datuk Mohammad Narodin dan rombongan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian Pembangunan Usahawan Sarawak Mintrade telah melawat ke kilang dan ladang durian di kawasan Raub Pahang iaitu Kampung Kelau dan Kampung Stas dan turut dilawati kilang pengeluar baja yang membekal baja kepada pekebun durian di sekitar serta memasarkan baja ke luar negara. Dalam tempoh lawatan, Datuk Mohammad Narodin juga telah diberikan taklimat oleh tim Helpi Sendirian Berhad iaitu Datuk Zulkifli dan Datuk Abdul Aziz atau Abdul Aziz Abu Bakar dari Asia Groups Berhad yang merupakan rakan kepada Helpi Sendirian Berhad yang telah dilantik oleh Kerajaan Sarawak untuk mengurus Sarawak Produk Pavilion Kuala Lumpur SPP di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur bermula 1 Julai 2020. Sementara itu, dalam 2 hari lawatan ke Semenanjung, Datuk Narodin juga telah dijemput melawat Kardok Academy yang baru saja beroperasi bulan Julai. Kardok Academy diusahakan oleh usahawan Sarawak Muhammad Fadil Isa atau lebih dikenali sebagai Kardok yang berjaya dalam bidang gig ekonomi melalui platform YouTube, bertujuan memberi peluang dan bimbingan melalui kursus YouTube kepada para belia termasuk anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung. Selanjutnya, penanaman nanas secara besar-besaran berpotensi besar khususnya dalam menjana pendapatan kepada pengusaha-pengusaha ladang di Pusa. Adun Beting Maru Razaili Gapur berkata, sektor penanaman nanas di Pusa juga selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan kawasan berkenaan sebagai pusat pengeluaran makanan atau food basket. Kita dapat melihat bahawa ladang nanas seperti ini mempunyai potensi yang besar khususnya untuk menjana pendapatan untuk pengusaha-pengusaha ladang nanas dan sesuai dan selari dengan hasrat kerajaan menjadikan kawasan ini kawasan pengeluaran food basket dan sebagai pengeluaran nanas yang dijangka dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan untuk penduduk sini. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan ke ladang nanas di Kampung Beladin bersama Koperasi Serbaguna Anak-Anak Selangor Berhad, KOSAS dan Koperasi Karya Masjid Beladin Al-Amin Betung Berhad pada Selasa. Sementara itu, penghulu kampung Beladin Mahbang Labek ketika ditemui amat berterima kasih kepada Razaili yang telah banyak membantu koperasi berkenaan dalam program penanaman nanas itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tuan Haji Razaili Haji Gapur kerana banyak membantu koperasi kita dalam membangunkan ladang nanas demi membantu pemilik-pemilik tanah yang terbiar
untuk meningkat ekonomi pemilik tanah. Begitu juga untuk membantu pihak koperasi untuk memajukan koperasi karya Masjid Baladin Alamin. Berikut pula, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menjalin kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Bahagian Sibu dalam menghebahkan program operasi rabies dan suntikan vaksin anti-rabies Bahagian Sibu tahun 2020. Operasi diadakan selama 9 hari, bermula sejak 13 Julai dan berakhir 30 Julai ini dengan menumpukan di 10 kawasan terpilih. Hebahan diadakan mengikut tempat dan masa yang telah ditetapkan oleh Majlis Pembandaran Sibu dan Majlis Daerah Luar Bandar Sibu. Operasi pada hari ketiga semalam menumpukan beberapa lagi kawasan di sekitar Sibu. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.